selamat petang kepada semua penonton yang menonton secara langsung di Facebook page Johor Kini pada tengah hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk berkenaan dengan persidangan DUN Undangan Negeri Johor. Jadi bersama saya hari ini ialah Yang Berhormat Speaker Suhaizan bin Kayat selaku Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, dan saya akan mempengerusikan forum pada hari ini untuk kita pastikan sidang penonton dapat melihat dan juga mencermati input yang akan disampaikan hasil perbincangan yang kita anjurkan pada hari ini. Jadi YB, pada hari ini kita melihat Kerajaan Perikatan Nasional dalam sejarah telah membentuk kerajaan di negeri Johor, dan tadi telah berlangsung sidang DUN Negeri Johor yang YB Speaker sendiri menjadi insan untuk mempengerusikan sidang tersebut. Apakah ulasan ataupun komentar yang boleh diberikan berkenaan dengan persidangan tadi? Dan juga saya yakin rakyat Johor ingin mengetahui lebih lanjut apakah peranan Dewan Undangan Negeri Johor dan juga apa elemen yang penting yang sepatutnya ada di dalam Dewan Undangan Negeri Johor dan juga peranan speaker. Jadi saya rasa ruang yang saya akan berikan kepada YB Speaker selepas ini dapat dijawab dan juga direspon dengan baik agar sama-sama kita dapat input yang bermanfaat. Jadi saya mempersilakan YB Suhaizan untuk meneruskan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang menjemput saya pada pagi ini. Jadi seperti mana yang diketahui bahawa kita telah selesai sidang Dewan lebih kurang pukul 11 pagi tadi kita dah selesai sidang Dewan, dan ini adalah sidang yang pertama bagi Kerajaan Perikatan Nasional di negeri Johor, dan saya kira juga satu sejarah ya. Betul. Saya ni dilantik menjadi speaker oleh kerajaan terdahulu. Ya, betul. Tapi mempengerusikan satu mesyuarat untuk kerajaan yang baru ya. Jadi ini satu keunikan lah yang ada di negeri Johor, dan alhamdulillah yang paling kita bersyukur adalah dapat berjalan dengan baik, dan ramai kawan-kawan saya di luar yang bimbang sangat tentang apa yang berlaku di luar sana ya, maknanya di negeri-negeri lain ya. Mereka sangat bimbang perkara itu akan berlaku di Johor ya. Tapi alhamdulillah saya dah sebut daripada awal bahawa insya-Allah benda ni boleh dikawal dengan baik, diuruskan dengan baik, dan tuanku pun bertitah tadi. Saya kira ada dua perkara yang penting. Pertama dari segi kita tidak terlibat dengan perpecahan ya. Politik yang keterlaluan ya, dan setiap ahli-ahli perlu ada menjaga akhlak, menjaga tata susila ya. Dan yang keduanya adalah berkenaan dengan isu Covid lah yang kita ketahui dalam negara kita ni. Dan dari segi peranan secara umum, Dewan ni sebenarnya adalah tempat di mana ahli-ahli Dewan yang terdiri daripada YB kita ataupun ahli Dewan Undangan Negeri yang dilantik oleh rakyat bagi setiap DUN ya. Mereka inilah tempat mereka untuk mengadakan mesyuarat ya. Kalau kita lihat dalam Dewan tu, sebelah kanan adalah kerajaan. Betul. Sebelah kiri adalah pembangkang. Jadi saya ni bertukar-tukar lah ya, dari segi view saya tu ya. Sekejap bangkang, dulunya pihak kerajaan belah kanan, sekarang yang belah kanan pergi kiri ya. Berubah-ubah. Yang tak berubah yang speaker ya, yang tengah tu ya. Jadi ini adalah tempat di mana mereka berbincang ya, terutamanya dari segi untuk kebajikan rakyat ya. Termasuklah dari segi bajet, menentukan bajet ya, menentukan rang undang-undang yang baru ya. Rang undang-undang ni akan keluar pada satu enactment, mungkin dalam bentuk pindaan enactment ya. Mungkin juga ada banyak juga dibincang dari segi usul-usul tertentu ya. Kalau dalam bahasa Dewan ni dipanggil rundingan. Usul tu
bahasa Inggeris motion kan. Motion. Kalau dalam bahasa di dalam dewan tu panggil rundingan. So dalam bentuk rundingan, isu-isu yang dibawa oleh ADUN ya. Jadi begitu juga isu-isu tempatan yang juga dibawa di dalam perbahasan ini. Biasanya kalau persidangan yang biasa, kita ada perasmian, lepas perasmian tu ada ucapan, ada soalan-soalan daripada adun-adun, kemudian ada perbahasan, tiap-tiap yang berhormat akan berucap ya, dan nantinya akhir itu penggulungan daripada Menteri Besar. Dari segi rundingan tu mereka biasanya masuk di tengah-tengah tu lah, mana ruang yang sesuai untuk mereka masuk lah. Itu secara umumnya begitulah perjalanan Dewan Negeri. Tapi hari ini adalah tertumpu kepada perasmian saja, dan itulah yang diminta oleh pihak kerajaan untuk melaksanakan sidang kali ini, mengambil kira berkenaan dengan isu COVID yang maknanya masih lagi dalam keadaan PKPB ya. Jadi ambil kira tentang faktor itu, makanya seperti mana yang disebut oleh tuanku lah, maknanya sidang ini dipercepatkan, dipermudahkan ya, untuk mengelakkan kalau dia lebih daripada 6 bulan dia akan terbatal sendiri, dan tanggungjawab bagi Tuanku Sultan sebenarnya adalah memastikan bahawa Dewan itu mengadakan sidang dalam tempoh tidak lebih 6 bulan. Ya. Okey, jadi saya fikir adalah selepas kejatuhan Pakatan Harapan, sebelum tu lagi, iaitu rakyat memilih Pakatan Harapan untuk menjadi kerajaan untuk negeri Johor. Saya lihat ini berdasarkan kepada saya punya pungutan suara dan juga pengalaman bersama dengan kejiranan-kejiranan saya di Johor Bahru berkaitan tentang mereka ingin lebih tahu apakah yang sepatutnya, apa fungsi Dewan yang sepatutnya berfungsi, dan apa peranan speaker, macam mana agenda mesyuarat itu disusun, dan bagaimana barangkali punca kuasa, siapa yang sepatutnya memanggil ahli-ahli parlimen, ahli-ahli ADUN untuk bersidang pada sesuatu hari yang akan ditetapkanlah. Jadi dari segi pengamal di dalam Dewan Undangan Negeri, apa komen YB tentang masalah ini? Dari segi Dewan itu sendiri, baginda Tuanku Sultan Johor mempunyai kuasa memanggil Dewan, menangguh dan membatal. 3 perkara itu di bawah kuasa Tuanku Sultan Johor ya. Adapun kuasa yang ada pada speaker ni adalah, jika pada pandangan speaker bahawa mesyuarat itu perlu ditangguhkan, itu ada pada kuasa speaker. Sebab tu pada bulan 3, apabila keadaan politik di negeri Johor tidak stabil pada waktu itu, saya mengambil maklum perkara itu dan mengambil tindakan supaya ditangguhkan Dewan itu. Dan saya maklumkan perkara ini kepada Baginda Sultan Johor, dan Baginda bersetuju dengan pandangan saya supaya Dewan itu ditangguhkan pada waktu itu ya. Okey. Jadi bila bulan 5 ini bersidang ni, tuanku yang panggil semula, dan dari segi pentadbiran jurutulis yang akan memaklumkan perkara ini kepada ahli-ahli Dewan lah. Okey. Itu dari segi memanggil. Dari segi agenda ni, contoh macam nak buat perasmian saja ke, nak ada soal jawab ke, apa sebagainya kan. Ini biasanya perbincangan antara pihak kerajaan dengan speaker lah. Maknanya macam yang sebelum ni, yang perasmian ni, kerajaan sendiri nak bahawa perjalanan Dewan ini hanya untuk perasmian saja kali ini ya. So saya pun tidak ada masalah pada itu, memikir isu kenaan COVID dan sebagainya ya. Jadi ditetapkanlah sehingga perasmian saja. Tapi walaupun kalau jika ada satu keperluan yang mendesak untuk memanjangkan lagi dalam tempoh itu ya, maknanya kalau ada keperluan, contohnya kalau petang ni perlu ada satu sidang untuk memanjangkan lagi, nak membincangkan perkara yang penting ya. Kalau pada pandangan speaker ianya merupakan benda yang mustahak dan musabah, speaker pun boleh menambah agenda ini. Ini ada
kuasa pada pihak speaker lah untuk menentukan perkara tersebut. Saya kira satu ulasan yang menjelaskan kepada para penonton tentang bagaimana punca kuasa yang sepatutnya yang perlu untuk memanggil sidang dewan untuk bersidang. Tapi speaker tadi dia boleh tangguh saja. Dia tak boleh batal. Faham? Okey, Dia maksudnya tak boleh memanggil, tapi dia boleh menangguhkan. menangguhkan saja, dan kuasa selebihnya itu datang daripada Tuanku. Sultan Tuanku.